Hari ni kecek berkenaan dengan keutamaan ilmu batin. Keutamaan ilmu batin. Belah mana di dalam kitab ni, kitab panggil nasihat agama dan wasiat iman. Dan ni duk kecek buku kena nasihat agama. Lepas tu kita sambung pula panggil cara-cara wasiat iman. Dia dah. Selain daripada urusan agama yang lahir, para ulama harus menambah ilmu dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Seterusnya pula dengan rusia-rusia amalan dan bencana-bencana menambah pengetahuan tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dan ancaman-ancaman yang berat. Seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengulumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang yang berlaku baik. Buat baiklah. Dan sesuai dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim. Dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang sebutkan di atas saat itu setengah tidak akan lengkap tanpa setengah-setengah yang lain. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan oleh para salaf soleh. Kiranya kita tu ingin mengetahui, nak tahu dah selengkapnya, selalah murajaah ataupun baca kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Mana? Ialah keutamaan ilmu batin. Kepada alim ulama, kepada orang-orang yang selalu menuju kepada kebaikan. Adapun ilmu batin, sedang mengajar mati sekalian. Ilmu batin saat ni tu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu lahir. Batin dengan zahir. Batin dan ilmu dalam hati tu. Nak sepenuh berdiri tegak saat itu ialah melainkan dengan ilmu lahir. Begitu pula dengan ilmu lahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Jadi dia kait kedua-dua ni. Sebagai kita nak ambil pemain kata keutamaan ilmu batin. Ilmu batin pun nak kukuh, nak kejak sana itu kena bersangkut paut dengan ilmu batin juga, ilmu zahir. Dan ilmu zahir nak tegak sana itu, ilmu batin pun kena kemah. Itu dia. Jadi kedua-dua kena tupai muku. Adapun ilmu tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala yang mengolok-olok dan ancamannya yang berat dan pedih. Maka harus diambil berat juga. Kerana padanya tersimpu perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan. Untuk mencari kelebihan. Apa dia? Untuk mencari kelebihan dari keutamaannya. Di samping perkara-perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan Allah SWT. Dan kelakuan-kelakuan yang ditegahnya. Jadi kita kena patah larang banyak perkara. Bukan semata-mata buat amal tak sepenuh lagi. Mereka kita kena pencegahkan
dengan perkara-perkara yang jahat, perkara yang tak molek sana itu. Kalau kuih jadi teguh oleh Allah SWT. Adalah tidak manis jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib, tentang keutamaan setengah-setengah kebajikan ataupun suatu larangan Allah Ta'ala, kemudian apabila dituntutkan daripadanya untuk menyebutkan bibar apa dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Mana ataupun hadis Nabi untuk menguatkan perkaranya, ia tidak mampu membawa suatu dalil pun. Padahal kaum mukminin akan berlapang dada apabila mendengar firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dalil-dalil itu akan puas hatinya dan merecup semangatnya. Itu dia. Kalau kita kecek kira dengan tidak ada dalil daripada Quran dan hadis, berasa tak puas hati. Itu dia. Jadi berasa tak puas hati lagi lah. Lepas pada tu, apabila kita kecek kira kita, tak lain tak bukan. Itu dia. Tak lain tak bukan. Berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan kita nak beramal diri kita ni zahir dan batin. Itu dia. Dalil luar yang kena pakat lagi sekali. Kalau luar kot lain, dalil kot lain, tak jadi sempurnakan amalan tu. Lalu tu, apabila mendengar firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, dan dengan dalil-dalil itu akan puas hatinya dan mercup semangatnya, berasa naik semangat. Kalau kena putih molek, kena naik semangat dengan dalil-dalil Quran dan hadis Nabi. Kita renunglah kata-kata ini dan perhatikanlah faedahnya. Kemudian asakkanlah dadanya daripada ketiga-tiga ilmu ini sekadar yang perlu, iaitu ilmu mengenai hukum-hukum lahir, dari bahagian ibadat dan muamalat, dan ilmu mengenai perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat-sifat hati, dan akhir sekali ilmu mengenai janji-janji Allah dan ancamannya. Berkenaan hak ni tu ialah maksudkan, ialah perihal firman Allah Subhanahu Taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan taat, janji-janji baik dan ancaman seksa terhadap perilaku yang jahat. Hak ni kita kena yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Taala. Allah berjanji balas mana dengan kita. Ada dah. Tuhan tak mungkin janji. Dan pertunjukan seruai daripada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Perkataan Nabi sana itu ialah daripada Allah. Perkataan Nabi semua hak sebenar. Nabi tak biasa bohong, tak biasa main lawak jenaka, tak biasa main Nabi kecek betul-betul. Itu dia. Ataupun buat betul-betul. Dengan kelakuan, dengan zahir dan batin. Adalah amat eloknya dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyiat sebarkan ilmunya dengan seluas-luas mungkin, serta mengajar dan menerangkannya kepada sekalian kaum muslimin. Yang mana maksud sana itu ialah ilmu-ilmu berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Itu dah. Kita cari ilmu pengetahuan
untuk kita nak mengaji, nak belajar dan nak lawekan dengan ujian-ujian saat itu, nak menepuhkan. Bukan nak berlawan dak, nak menepuhkan. Kita mari bertepuh saat itu, kita kena sabar banyak-banyak. Ni obat dia, cara kakah dia nak lepas daripada bala-bala dan ujian Allah SWT, supaya kita boleh renung, kita boleh khabar ke diri. Lepas pada tu, kita selalu bertaubat. Lepas tu apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam? Apabila berada dalam majlis ataupun berkumpul orang-orang awam, seorang alim itu harus berbicara mengenai perkara-perkara yang wajib dan haram, dan menggalakkan mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat, dan mengingatkan tentang pahala-pahala atas kebaikan dan seksa atas kejahatan. Perbicaraan si alim itu harus terang menerang dan mudah dipahami oleh orang ramai, agar mereka mengerti dan tidak keliru. Hendaklah ia jangan berhenti daripada penerangannya, sehingga ada yang menyoal tentang suatu perkara dari ilmu itu. Sebab itu mengetahui bahawa mereka itu sangat memerlukan pelajaran-pelajaran serupa itu. Sedangkan membimbingi mereka dengan penerangan-penerangan yang panjang lebar. Pada hakikatnya, serupalah seperti menjawab kemuskilan mereka sendiri. Kalau turut biasa saat itu, tak lain tak bukan. Tidak. Biasa orang awal itu sentiasa mengambil mudah tentang urusan agama, sama ada dalam ilmu pengetahuan maupun amalannya. Dan tiada seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh membicarakan mereka tanpa pelajaran dan pimpin-pimpinnya. Akan meratalah bala dan bencana sehingga menipu semua orang. Pada masa ini pula, kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang awam. Kerap kali apabila anda menyoal seorang awam hari ini, anda akan mendapati jahil, tiada mengerti tentang perkara-perkara yang wajib dan yang haram. Dan juga tentang urusan-urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas. Tidak. Tak mahal lah pentasan itu. Seorang masih menjahili. Kalau pun ia tidak menjahili kesemuanya, ia tetap jahil tentang sebahagian daripadanya. Jika andai selidiki lagi tentang apa yang diketahui, anda akan mendapati pengetahuannya dikutik kerana mendengar orang lain berkata, duk kutik dengan orang duk oyak gini-gini dah. Ni satu jalan nak dapat ilmu yang yang ada boleh tak penuh. Dia dengar demo lain tu rasa wawih, jadi tanya demo tu. Habis tu kita nak mengaji ilmu sana itu kena mengaji wi puas hati. Ngaji wi cerak. Tu dia. Kita mudah beramal. Jika anda hendak memutar balik menjadi jahil semula, nescaya yang demikian itu menjadi mudah sekali, kerana pengetahuannya tidak berasas dan tidak teguh. Tugas seorang alim terhadap penuntutnya. Segia bagi seorang alim apabila didatangi seorang penuntut, diperiksanya terlebih dahulu. Jika penuntut itu mempunyai masa yang lapang,
Dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia menyuruh membaca kitab seberapa banyak. Tetapi jika yang datang itu seorang awam untuk mempelajari apa-apa yang perlu daripada ilmu pengetahuan, tidak. Hak nak ngaji ilmu umum, dia mau terletak nak mengaji sana itu kena tahu. Dia orang mari nak belajar, nak mengaji, nak soal kita sana itu, dia dua perkara. Ada nak tahu belakang, nak tahu semua. Tanya muka tu, tanya muka ni, mengaji muka tu, tambah muka ni. Ada kala sana itu mari tuju nak tahu sosok tu ya. Ni yang kena faham. Lalu tu cara jawab pen nak faham nak balas mana. Kalau mai sekadar nak khususi panggil nak sekadar ilmu dia terlekat sana itu, kita jawab dengan cepat, jawab dengan sempurna. Adapun kalau dia nak mari mengajar, nak mengaji sungguh, nak mengaji tiap-tiap ilmu, ni dia satu upacara pula. Dia kena ada color, kena ada book, kena ada kasih takak suara. Lepas pada dengar gidah sana itu, dia rojok klik pula. Muzakarah klik pula. Itu dah. Supaya apa? Supaya nak cerak satu-satu masalah sana itu, nak jadi sebenar, nak jadi sempurna. Adalah merengkaskan pelajaran. Ni cara-cara mengajar. Daripada penutup ayah mak, penutung pelajar ayah mak sana itu banyak. Dia mau beli dah sana itu, dia mau pergi sebar mengajar, dia mau lain pula. Pergi cerita, pergi royak, pergi mengajar. Ada setengah sana itu, demo lain mari tanya demo ni, mari tanya demo tu. Gapo sat ni? Aku tak ada ni. Dengar sekerak ni duk bergaduh nak pergi kat nu, nak pergi kat ni. Acu royak weh. Pakak royak, pakak muzakarah. Comelnya. Comel. Hak ni hak kita naknya. Ni tahu ko duk dia. Malah tehnya duk bodoh situlah. Malah mengaji sangat. Tak gitu tak jadi. Dia kewajipan ni, satu kewajipan. Orang tahu kena royak pada orang tak tahu. Tidak. Kalau dia buat tak kena royak, buat we kena. Tidak. Lalu tu dah sini. Ayah mak pun nak jawab takut terlupa. Di dalam telefon tangan pun ada mari tanya buku gerbang ni. Ada setengah kata kita siap dah. Kita duduk kampung lain, pergi gerbang di kampung lain. Lepas tu boleh kedak buat klik dari gerbang ke kampung kita ni. Ada sedekah di kampung kita ni. Jadi hak ni tu dia harus. Dia semolek-molek sana itu. Sembelih di mana, kena bagi situ. Tetapi dengan kerana law ni, dia panggil kata mewah dah. Ni satu hukum lagi sabit tu ayah mak dak royak semua. Ayat Quran dan hadis Nabi dia ada. Hadis ni menasah hadis ni. Dulu tak boleh. Dulu kena duduk situ. Tetapi apabila sampai satu masa sana itu, banyak orang menyembelih. Mewah sana itu, boleh tolong di kampung lain, boleh buat pergi sedekah di kampung lain, boleh nak taruh. Dulu itu tak boleh taruh. Kena bagi habis lalu. Kerana apa? Kerana orang yang ada hak sana itu, tak habis lagi. Lo ni mewah. Setengah daripada setengah ni 2 tahun tak habis lagi, boleh dalam darjah. Di Mekah. Di Mekah ni, ayah mak dia royak di Mekah. Di tempat kita pun sepatu juga. Boleh taruh daging gerbang, boleh nak makan selama-lamanya, tak apa. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kita kena mengaji wi rata weh. Semasa tu lagu ni, semasa ni lagu ni, kita kena tengok keadaan suasana. Tak usah duk sebut kamu muda, kamu tua. Kita kena sebut kata orang tahu dan orang lebih tahu. Orang lebih pandai. Orang pandai dah. Tapi ada lagi orang lebih pandai. Ni kita kena duduk situ. Kena cari. Jangan duk royak apabila tak cocok dengan kita. Dia kata, kau muda. Kau baru. Begitulah. Keadaan. Hak ni kita buat tu baik habis hak ni. Cumanya kita nak bicara kata nak kena tu nak balas mana. Kena pakak.
Ada kala dia dulu dia kata tak boleh ziarah kubur. Lepas tu Nabi wayak dah dulu tak boleh sungguh masa jahiliyah. Dia mau gitu puja kubur. Apabila dia mau faham agama dah kata pergi ziarah kubur, pergi baca. Bukan pergi cari bo, cari po ataupun pergi puja dengan siapa apa ni melampaui hak. Pergi pocok panji tak panji jam itu sampai tu Nabi larang. Pergi ziarah kubur suruh baca, suruh hadiah, suruh zikir, suruh baca Yasin, baca Quran, di kubur. Deh berzikir. Bukan pergi pocok panji. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Tugas saya para ulama dan para hakim. Ya tugas saya seorang alim terhadap penuntut-penuntutnya. Iaitu merangkaskan berkenaan dengan orang awal. Orang ramai-ramai ni orang tak tahu ni. Orang ramai-ramai. Dia tak serupa dengan pelajar-pelajar yang tahu dah. Mari tanya masalah ni untuk nak terang, nak bercerak lagi. Nak menambah ilmu. Ada pun orang awal ni nak tahu untuk nak beramal. Dia tak serupa. Sebagaimana hari ni ayah mak hidup kecek kira sana itu. Duk kecek buku had ehwa. Duk berlaku dalam hari-hari kita. Hidup berlaku dalam hari kita saat itu berapa dia? Kita bakat-bakat beki. Kemarin gapo berlaku. Lepas tu hari ni tak seri berlaku tu nak ukar belah mana. Lepas tu nak esok tu nak cadai belah mana pula. Kalau lah cara-cara kejaya sedap mengajar mati sekalian. Ayuh mak dah jadi kamar masjid. Mula-mula sana itu nak bikin masjid, nak buat masjid baru. Masjid tu lama berdiri dah. Bata-bata pun pecah habis tirih piau hujan. Tetapi kita kena cari menyelidiki dulu. Nak cari isbak-isbak sabit pun dia mau tak sokong nak buat masjid ni. Sebenarnya buat masjid tak ada kena tepih dah. Kerana dia ada alasan. Lalu tu kita cari isbak-isbak dan buka utama sekali cara-cara musyarak. Buka cara musyarak sana itu harga-harga musuh. Jadi dia tak usah musyarak biasa duduk lagu tu. Masa nak buat apa buat. Tak ada perancangan, tak ada apa ni musyarak dan tak ada buat apa ni perancangan 5 tahun, perancangan 10 tahun. Ya kena buat lah. Kalau kewajipan kita tanggungjawab kemakan masjid. Dan di Mekah itu juga kemakan majlis, kemakan semua dia kena ada perancangan. Kena buat. Lalu tu cara-cara musyarak. Cara musyarak kena tahu. Cara-cara dia musyarak. Kena ada ketua, kena ada peratan. Kena ada pengurusi. Dan kena ada apa ni kemakan deh. Lepas tu cara-cara musyarak sana itu kena dengar ketua musyarak. Kita jangan duduk bergaduh. Hak tak berjaya sana ni bukan nak musyarak, nak balah. Dia musyarak sana itu adalah ruang palang samong. Cara musyarak ni kan percum hari nak buat satu-satu perkara. Ayah mak ni pergi makan masjid lalu wang penว่าต้องประชุมเนื่องจากว่าคำพังเพยของอาหรับเขาบอกว่าการประชุมนั้นคือถ้าคิดเสมือนดาบที่แหลมคมเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมนะครับไม่ใช่แก้ด้วยดาบไม่ใช่ฆ่าฟันไม่ใช่คำว่าดาบคือต้องเฉียบแหลมสมองต้องเฉียบแหลมต้องเห็นทะลุเลยแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาสังคมได้ต้องประชุมหารือกันแต่ก่อนจะประชุมนั้นต้องมีวาระการประชุมจะประชุมเรื่องอะไรต้องอย่างน้อย3เรื่องเอาสมมติว่าประชุมวันนี้เสร็จแล้ว
3 เรื่องใช่ไหมถ้าเสร็จไป1 เรื่องเหลืออีก 2 เรื่องที่หมดเวลาซะก่อนก็ต้องเพิ่มให้เป็น 3ทุกครั้งที่จะประชุมอย่างน้อยๆต้องมี3เรื่องที่เราจะประชุมจะได้ไม่พูดเลอะเทอะไม่ได้ไม่พูดนอกลู่นอกทางเรากำหนดหัวข้อนะครับพอประชุมแล้วก็มีบทสรุปสามารถที่จะสร้างงานใหญ่ได้ก็คือการประชุมนะDia sedang mengajar mati sekadar cara musyawarah saat itu ialah seperti pedai yang tajam untuk nak ukar masalah tiap masalah. Ayah mak duk royak ni berjaya dah lah. Boleh buat masjid besar. Mula-mula peluah masjid dulu. Bila mau rasa dulu. Kata apa ni apabila kita usaha pakai ukar masalah dia senang. Senang kemudahan berlaku. Lepas tu senang pada nak cucu cicit kita ke apa lagi. Lalu tu nampak. Sehingga lah ni tu boleh buat masjid. Luah lah masjid besar. Penuh orang. Tu dia. Lipoh. Kerana kita kena cadangnya deh. Ada setengah dia kata kacau buat masjid apa-apa yang nak main semayang. Dia kira lagu tu. Kita buat cadang. Buat cadang selalu kerana serta-merta kita kena mengajar, kena menarik, kena apa ni. We makmum semua tu pakat main semayang jemaah. Kena usaha banyak perkara insya-Allah deh. Lepas tu di pagi ni masa kita pun dekat sangat dah. Hari ni waktu subuh. Dah. Waktu subuh pukul 4:41 minit. Ada lebih kurang lagi 2-3 minit. Yang mak pun nak berehat dah ni deh. Waktu subuh hari ni pukul 4:41 minit. Syuruk mataharinya pukul 6 minit. Zuhur pukul 12:21 minit. Asar pukul 3:48 minit. Dan maghrib pukul 6:38 minit. Isyak pukul 7:53 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Lepas tu di sebelah apa ni ruangan jandela agama saat itu sebelah pagi nak seli-seli dengan subuh. Lepas pada subuh kita hubung. Dah. Cumanya duk pakar saat itu ya bahasa panggil bahasa sampan. Bahasa mudah faham. Dah. Perihal. Lepas tu kecek apa kau tu kat ni tak sewi silap lah. Apa ni nahung tak sewi silap apa kau tu kat ni. Dah. Supaya apa kita boleh nak jagakan bahasa-bahasa Melayu dan nak jaga logat Arab, nak jaga bahasa Thai, bahasa apa sana itu, kita pakat jaga belakang dia. Lepas tu dalam seli-seli sana itu, ayah mak pun ada peminat banyak lah. Kata acu-acu kahwin-kahwin yang take away dengan bahasa Thai. Kadang-kadang tak apa faham mana dengan bahasa Melayu. Deh, kita kena kedemak bahasa dia. Deh. Lalu tu ada campur-campuran dengan bahasa Thai atik. Supaya kita boleh berfaham bersama. Tak lain tak bukan untuk kita nak mengaji nak wipana. Bukan mengaji tak sewi panah. Deh. Mengaji tak boleh buat amal. Royak demo tak boleh buat amal, tak ada faham. Pas royak buat apa? Deh. Lalu tu kita nak ambil bahasa saat itu bahasa yang panggil bahasa sampan. Bahasa yang apa ni faham. Untuk mudah kita nak ambil faham dan mudah beramal. Lepas tu hari ni sedang mengajar mati sekalian. Apakah nama kitab ni daripada Abdul Roni deh. Abdul Sah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah mak, apakah nama kitab yang dibaca setiap-tiap pagi tu? Tu dah. Kitab dia banyak kita ambil. Lalu tu kita kena mengaji, kena belajar. Banyak-banyak ambil kitab-kitab mari. Kita apa ni? Berpadukan. Pendek kata nak mudah faham. Kerana bukan di selatan Thai saja dak. Di dalam negara Thai saja dak. Deh, di balik Kelantan, balik Kedah, balik Nung, balik Perak mana sana itu. Lepas tu lah ni Facebook Live sana ni boleh dengar seluruh dunia. Deh, seluruh dunia. Alhamdulillah. Dari tu kadang-kadang kahwin-kahwin kata dengan bahasa mudah faham. Deh. Lepas pada ni kita nak royak dalam musim haji. Perihal buku apa ni musim haji sana itu kita nak ambil faham sikit berkenaan dengan iaitu
moga-moga Allah menggulungkan kami di dalam menggulungkan kami dan kamu di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan juga dalam golongan orang-orang yang mengaku bahawasanya Tuhan kami ialah Allah. Maka mereka pun memilih jalan lurus bahawasanya haji ke Baitillahil Haram itu adalah salah satu asas Islam. Ni duk kecek perihal haji. Haji itu adalah rukun yang fardu, menjadi wajib atas setiap Muslim yang berkuasa ke sana, iaitu kepada Makkahul Mukarramah sekali seumur hidup. Hak wajibnya sekali ya, fardu haji sani ia satu rukun daripada rukun Islam. Seumur hidup sekali ya. Untuk orang ada kuasa, dapat kemampuan, tubuh sehat, ada duit belanja dan ada duit sara hidup di rumah sana itu, belanja kepada anak-anak kita, yang hak tanggungjawab sana itu. Dan di Mekah juga kalau pergi di Nun sudah dah kelik mari ada benda-benda nak makan. Bukan jual habis licin, tak kelik mari tak tahu nak buat kerja apa, tak tahu nak makan apa tu. Hak tu orang panggil tak sepenuh lagi. Lalu tu kita orang cukup lekat orang panggil. Mana cukup lekat bukan kaya, bukan sesak. Gi pun senang, kelik mari pun senang. Begitulah saya pengajar hormati sekalian. Kerana orang yang biasa sana itu ramai pada orang yang berkuasa penuh, iaitu kaya raya. Dia mau nak pergi berapa ribu kali haji pun dia mau boleh pergi. Adapun orang yang bersederhana sana itu nak boleh pergi sekali pun, kena hipung pakai masa lama. Lalu tu mintalah Tuhan terimakan haji mabrur kepada mereka yang niat nak buat haji. Itu dah dengan susah payahnya dan minta dapat Allah terimakan haji dan umrah. Berkenaan dengan dalil perihal haji saat itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam surah Al-Imran ayat 97. Maksudnya, artinya Tuhan mewajibkan ke atas manusia. Jadi Tuhan mewajibkan ke atas manusia saat itu mengunjungi rumah suci, iaitu Baitillahil Haram, untuk mengerjakan haji bagi orang yang berkuasa, mengadakan perjalanan kepadanya. Surah Al-Imran ayat 97. Dan berfirman Allah SWT lagi kepada Nabi yang dicintainya, iaitu Ibrahim AS. Dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 30. Yang bermaksudnya, permaklumkanlah kepada manusia dengan pekerjaan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan mengenderai unta, naik unta, jalan kaki, naik unta. Mereka datang daripada berbagai-bagai rantauan, berbagai-bagai rantau yang jauh, agar mereka dapat menyaksikan sendiri keuntungan bagi diri mereka. Jadi bermakna kata orang pergi buat haji sana itu dalam surah ni, surah iaitu Allah Subhanahu taala berfirman kepada nabi yang dicintainya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Katanya, permaklumkanlah kepada manusia dengan pekerjaan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Duduk dekat-dekat berjalan kaki, jauh pun berjalan kaki, tak ada kenderaan. Dan setengah-setengah tu mengenderai unta, ada pergi unta, naik unta. Mereka datang daripada berbagai-bagai rantauan, berbagai-bagai rantau yang jauh,
agar mereka dapat menyaksikan sendiri keuntungan bagi diri mereka, serta menyeru nama Allah selama beberapa hari yang ditentukan terhadap segala apa yang telah diberikan kepada mereka. Dari binatang ternak, maka makanlah dagingnya, dan berikan juga kepada orang miskin yang sengsara, orang susah, orang miskin, orang duduk dengan susah, dengan tiak tangis, duduk dengan kelaparan. Sesudah itu hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menunaikan nazar, iaitu janji mereka, nazar nak buat haji sana itu. Lalu bertawaf, berkeliling rumah suci yang tua itu, ialah Baitullahil Haram. Demikianlah semestinya. Dan bagi siapa yang besarkan penghormatannya Allah, bagi siapa yang membesarkan penghormatan Allah, maka ya demikian itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pengajar hormati sekalian. Ya. Lalu tu sedang hormati sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan." Artinya Islam, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beragama Islam, agama Allah. Al-Islam ialah menyerah diri kepada Allah SWT semata-mata. Tak ada kira segi mana. Kita buat kerana Allah, bukan kerana kita, kerana kau tu, kerana kau ni, tak. Buat kerana Allah, baru nak jadi amalan yang sempurna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Islam itu dibina atas 5 asas, iaitu bersyahadah, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa bulan Ramadan. Sebenarnya lagi, man malaka zadan wa rahilatan summa lam yahujjah fala alayhi an yamuta insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Nabi bertugaskan lagi. Artinya man malaka zadan wa rahilah, siapa yang mempunyai bekal dan kenderaan, summa lam yahujjah, kemudian dia tidak juga naik haji, fala alaihi an yamuta, dan maka tidak ada halangan lagi baginya untuk memilih matinya. Insya'a yahudiyan aw nasraniyan, sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Artinya dengan secara harusi, hadis atas saat itu menggambarkan betapa beratnya aceme atas ke atas orang yang tidak naik haji. Sedang ia berkuasa untuk mengunjunginya. Lantaran itu tiadalah wajar bagi seorang mukmin untuk menundakan naik haji, ataupun malah naik haji, ataupun menangguhkannya dengan menimbulkan beberapa uzur setiap kali. Tiba-tiba waktu haji, setiap kali tiba waktu haji, buat pergi haji mula dalih kok tu, dalih kok ni, berbagai-bagai. Padahal ia berkuasa jika hendak pergi.
ia lupa pada bila-bila masa saja. Maut akan datang meregut nyawanya. Ataupun terluput kekuasaannya untuk pergi oleh adanya sebab-sebab yang menghalangan. Sedangkan fardu haji telah wajib atas dirinya kerana dahulunya ia berkuasa pergi ke sana. Apabila ia mati, ia akan menemui Tuhan di dalam keadaan menderhaka dan berdosa. Orang duduk dalih-dalih tangguh-tangguh sana itu tak cakap boleh pergi, tak cakap cukup dah. Lalu tu sidang mengajar rahmati sekalian. Apa saja kita gendung tengok. Tuhan bagi dah rezeki pada kita, Tuhan bagi kemudahan pada kita, kan kita dia buat lalai, dia buat galik. Bahawa siapa musim lalulah medalihkan ada. Mana kata bibat apa uzur setiap kali tiba waktu haji. Haji ni tak boleh pergi pula dah. Bosan dengan cucu, nak tinggal cucu tak boleh. Duit dah cukup siap dah. Jaga dah ni deh. Mana kata kita membesarkan hak benar-benar yang menghalangi kepada haji. Sebenarnya kita cukup lekat dah. Lalu tu kena usaha deh. Hak demo ada kemampuan dah, ada gapo saat itu usaha. Azan, niat, nazar, cinta-cinta kepada haji. InsyaAllah Allah akan memberi hidayah, memberi petunjuk, dan Allah akan menjemputkan ke Makkahul Mukarramah. Kecek mudah-mudah kata, kita selalu kena berdoa. Ni nak oyak berkenaan dengan hikmat doa saat itu. Doa ialah sebagai otak sekalian ibadat. Dan doa itulah untuk mempenuhkan ibadat kita setiap pekerjaan, setiap apa saat itu dengan doa. Seperti mana kita tengok. Tengok dalam hari kita semaya sudah dah, kita berdoa pula. Jadi sebenarnya semaya itu ialah doa dah. Duk kecek dah dengan Allah SWT. Pasal apa berat sikit lagi, suruh berdoa pula, suruh berzikir dan berdoa pula. Supaya nak sepenuhkan semaya kita saat itu. Kerana ada kecacapan, ada kurangnya apa dalam semaya. Tidak. Hak ni serah kepada Allah SWT. Minta rayuan pada Allah. Kita puas hati dah, tapi Allah puas hati ke tak lagi. Tidak. Kadang-kadang hati lalai ikut lain. Kadang-kadang dalam semaya telitah lagi kok nu, bimbang ke harta, bimbang kok tu kok ni banyak perkara. Lalu tu di hari ni kita menyucikan hati kita. Sebelum pada nak semaya, kita cuci diri dulu. Malah mana lagi semaya sunat dulu. Sunat kapit semaya dulu. Bukan mari burah Allahu Akbar. Tahu dah nak semaya zuhur lagi, Allahu Akbar. Tak ada kata apa sekarang dah, mari Allah Akbar. Kita nak semaya dah. Ada berbagai-bagai kemudahan, ada mau buat mudah. Tapi buat we kena hukum syarak. Dia kena niat, kena baca, qauli wa fi'lin. Dia. Tu dah. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Dan lagi pula sepuan mana kita baca Fatihah di belakang imam. Kena baca Fatihah. Jangan duk baca dalam hati. Sebab itu kena betul, kena belajar Fatihah. Kena belajar baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. We ada satu, we ada apa, we cerak. Takut silap. Apa dia? Silap baca sana itu, silap makna. Itu haduk taruh bimbang deh. Dia dah. Lalu tu sedang mengajar rahmati sekalian. Marilah kita sama-sama kita renungkan kewajipan kita. Tak lain tak bukan berbagai-bagai kewajipan sana itu kita terlindung. Terlindung dengan selaput mata ke, selaput hati ke, ataupun hati telah terselimutkan
telah diselimutkan oleh benda-benda yang cemar. Benda cemar banyak perkara weh. Utama sekali duduk dekat kita sekali. Nafsu kita ni bawa jadi cemar. Nafsu kita yang hasad deki. Nafsu kita yang niat tak molek kepada orang lain. Deh. Hak ni pun kuda besar dah. Semua telah kata nak pergi haru kaca. Semasa demo duduk semaya, duduk ganggu. Macam-macam. Kerana dulu itu ayah mak boleh bertepuh. Lah ni boleh bertepuh lagi. Rajinnya awak mah. Jadi berdeki. Lah. Jadi balik kau tu. Kata mari nak tengok nak turut tak. Nak mikir tak. Mari duduk mengepek. Lambat sokmo nak pergi ke demo ni. Kalau tahu doa dulu tak boleh pergi. Kena dah. Nak pergi mana-mana kita pakai masa. Masa tak ada banyak mana sekali. Deh. Doa. Nak pergi ke mana-mana kena berdoa jadi selamat. Barulah selamat sungguh. Hak ni jamin dah. Tuhan jamin. Itu dia. Deh. Sebab itu jangan mudah menombari. Mudah-mudah main dalam hidup hari kita sana itu. Kita nak bau serga nak balas mana. Iaitu bersih hati. Ikhlas hati. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Mana kata arti berkuasa dalam haji. Ni. Molek benar ni kita ni. Alhamdulillah. Jadi hurai dengan cara halusi. Maksud berkuasa ialah apabila seorang itu memiliki segala yang diperlukannya. Di dalam pelayaran naik haji. Di dalam musafir pergi kepada naik haji. Deh. Pergi dan balik. Dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam maksud keperluan. Keperluan itu seperti menyediakan nafkah orang-orang yang ditanggungjawab. Ni dia. Deh. Ayah mak pergi tekoh tu ada duit gaji. Duit demo bercara. Duit adik bercara. Adik ipar dia duk mengasuh anak ayah mak duk merah-merah. Duk ada anuban lagi lah tinggal lagi sana tu. Kena belah bagi we, kena hati kita kena tauhid we. Tak boleh galik, tak boleh lalai. Nak molek siapa masa, siapa punya boleh pergi, ada kemampuan boleh pergi balik. Pahuai rumah tak susah, anak yang tanggungjawab iaitu anak-anak. Ada makanan, ada nak pergi sekolah, ada belanja tinggal duit gaji. Di dalam keberkatan tu, ayah mak nak royak, ayah mak tak ada, orang susah. Bawa cukup tambah lagi klik tu ya, pas boleh makan sikit banyak. Ayah mak nasib baik kerana waris ramai ada Mekah. Rumah tak kena sewa, makan tak kena beli. Tengok tu, ni kekayaan Allah SWT belaka. Kita bukan niat nak makan hak demo. Ada dah duit, tapi kenyataan sana itu, duit kita bawa pergi tak ada kena pakai sekut buk. Kereta demo nak pergi Madinah pun kereta adik ipar. Pergi klik. Lepas tu adik ipar sedekah pula dah duit. Ni, mak ni, ambil duit. Untuk nak belanja, takut nak beli penama-penama di masa dia tak ada. Kerana jaga harta kita, dia klik mari jemaah haji, ambil orang haji naik lagi pula. Dia dah. Dia ambil demo nu naik, dia ambil kita klik lagi. Demo duk Mekah ni, dia bekerja lagu tu. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekadar. Marilah kita sama-sama, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk lupa. Jangan lupa. Lalu tu sedang mengajar mati sekadar. Jadi mana kata termasuk ke dalam maksud keperluan seperti menyediakan nafkah orang-orang yang ditanggungjawab. Yang ditanggungnya. Umpamanya anak isteri, kalau kita pergi sore tinggal isteri di rumah. Ataupun kalau kita bini 4, bini 3, pergi bini pertama dulu. Tinggal anak pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, we cukup makan. Umpamanya Skoda dan sebagainya sehingga ia kembali daripada haji. Ni maksud berkuasa ialah apabila seorang itu memiliki
memiliki segala yang diperlukannya di dalam pelayaran naik haji, pergi balik, dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam maksud keperluan seperti menyediakan nafkah orang-orang yang ditanggungjawabnya, umpamanya anak isteri dan sebagainya, sehingga ia kembali daripada haji. Semua dia mahu tahu belakang dah. Sebagai peringatan sekali lagi, takut ada jatuh kau tu kau ni deh. Kita tambah menambah nak wis penuh lagi. Ni tanggungjawab. Kalau kita pergi seorang, anak isteri kita tak susah, ada nafkah, boleh makan, boleh duduk sekolah. Deh. Dan maksud berkuasa juga berbeza-beza menurut orang-orang yang orang-orangnya dan menurut tempat-tempatnya. Sama ada jauh ataupun dekat. Barang siapa yang memaksa diri untuk naik haji kerana amat cinta kepada Baitullahil Haram dan kerana kepingnya sangat untuk menunaikan fardu haji yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, oleh agama Allah SWT. Padahal ia tiada berkuasa di dalam segala segi, maka imannya akan menjadi lebih sempurna dan ia akan mendapat pahala yang besar dan banyak. Tetapi ingat, jangan sampai kerana itu ia mensia-siakan pula hak-hak Allah SWT yang wajib atas dirinya, baik di dalam pelayaran maupun di negeri yang ditinggalkannya. Jika tidak, maka ia akan berdosa dan akan berada di dalam bahaya. Umpamanya, jika ia belayar untuk naik haji, sedang ia membelakangi orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, iaitu nafkahnya. Ia sebagai ia siakan mereka dan tidak menyediakan sesuatu pun untuk mereka. Ataupun jika ia belayar tanpa bekal, lalu menggantungkan perbelanjaan di atas meminta-minta orang, ataupun hatinya meletakkan harapan kepada apa yang dipunyai oleh orang lain, ataupun dilalaikannya suatu sembahyang yang fardu kerana pelayaran itu ada, ataupun ia terperguk ke dalam suatu perkara yang haram. Maka umpama orang yang belayar ke haji dalam keadaan serupa ini, padahal Allah telah memberikan keringanan baginya supaya tidak pergi haji disebabkan ia tidak berkuasa. Seperti seorang yang membina sebuah istana impian dan merobohkan sebuah kota. Kita ingatkan hal ini kerana kebanyakan orang awam naik haji dalam keadaan serupa ni, mereka menyangka bahawa mereka telah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan naik haji serupa itu, padahal sebenarnya mereka semakin jauh daripadanya. Sebab mereka itu tidak mengerjakan perkaranya menerusi jalannya yang sebenar. Ingat, jika begitulah jadinya pada haji yang wajib, apatah lagi jika haji itu haji yang sunat, maka bahayanya lebih besar dan ancamannya lebih berat. Sedang pengajar hormati sekalian, teguran kita saat itu di dalam perkara ini ialah kepada orang miskin yang tidak berdaya. Adapun terhadap orang yang punya bekal dan berkuasa pergi naik haji, maka hendaklah ia menyegerakan naik haji itu sesudah haji Islam. Sunat pula baginya untuk membuat haji
mana? Haji tatawwu' deh. Sukarela panggil. Berkata setengah ahli salaf rahimahullahu alaihim, sekurang-kurangnya tidak berlalu masa 5 tahun. Mulakan seorang itu sudah berhaji, satu haji yang baru lagi. Tidak. Mana kata dia buat haji sana itu, dia ada setengah daripada sana itu, dah, sengit 5 tahun. Lepas tu nak pergi buat haji pula pergi. Tidak. Ni tegur-tegur panggil sebagai peringatan. Ialah kepada orang miskin yang tidak berdaya, adapun terhadap orang yang punya bekal dan berkuasa pergi naik haji, maka hendaklah ia menyegerakan naik haji itu. Sesudah haji Islam, sunat pula baginya untuk membuat haji tatawwu' sukarela. Kerana berkata setengah ahli salaf rahimahullah alaih, sekurang-kurangnya tidak berlalu masa 5 tahun. Malaikat seorang itu sudah berhaji, satu haji yang baru lagi. Ada suatu berita yang diriwayatkan dari Allah SWT. Katanya, sesungguhnya ada seorang hamba yang telah yang telah ku sihatkan tubuhnya, keluaskan rezekinya di dalam penghidupan, tetapi berlalu 5 tahun sedang ia tidak datang mengunjungku. Ia adalah orang yang tidak bahagia. Pada pendapatku, bagi orang Muslim yang berkuasa, hendaklah ia memperbanyakkan amalan hajinya, disebabkan haji itu merupakan suatu amalan yang membesarkan kehormatan Allah Ta'ala dan syiatnya. Sedangkan memeliakan yang demikian itu akan menimbulkan taqwal qulub, taqwa di dalam hati, yakni taqwa di dalam hati. Di samping itu, haji juga merupakan suatu ibadah yang utama di sisi Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak riwayat dari Nabi SAW. Nabi bersabda, afdalul jihadil hajj. Tidak. Tidak. Iaitu haji ialah jihad yang utama sekali. Afdalul jihadil hajj. Artinya haji ialah jihad yang pertama. Ni. Sebenarnya lagi, innal hajja yahdimu ma qablah. Artinya sesungguhnya haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan tambah lagi hadis sebenarnya, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayawma waladathu ummah. Waladathu ummuhu. Artinya, bagi siapa yang menunaikan hajinya sedang ia tiada bercakap kotor dan tiada berlaku jahat, ia keluar dari dosanya suci, seperti keluarnya bayi di hari peranakan oleh ibunya. Seperti kain putih selah lah, orang yang baru beranak. Orang bagi siapa yang menunaikan hajinya sedang ia tiada bercakap kotor, tak ada kecek karuk, dan tiada berlaku jahat, tak ada buat jahat, ia keluar dari dosa-dosanya dan dia tu suci daripada dosa-dosanya, seperti keluar bayi di hari peranakan oleh ibu. Seperti orang beranak, mula-mula beranak, yang pakai putih selah. Tu bersihnya. Tidak. Sebenarnya lagi, al-umrata ilal umrah
kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al jannah. Ni kita ambil maksud wimolek, faham wimolek. Artinya al-umratu ilal umrah, satu umrah kepada umrah yang lain, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Dan haji yang menyeru haji mabrur, menyeru pula dah. Haji yang mabrur, yang mengkabulkan oleh Allah SWT, tiada balasan selain daripada syurga. Ini besar nak ayat kelebihan dan pahala-pahala, kelebihan pahala sana itu ialah tak ada dah balasan lain orang menunaikan haji dan umrah. Umrah di antara umrah dengan umrah sana itu selain daripada syurga. Ini balasan. Dan sebenarnya lagi saya mengajar hormati sekalian. Birrul hajja it'amut ta'am walinul kalam. Artinya keyakinan mana kebaktian haji ialah memberi makan dan berbicara dengan lemah lembut. Dan sebenarnya lagi al-hujjaju wal ummaru wafdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ajibu wa in anfaku ukhlifa lahum. Artinya orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah itu adalah tetamu-tetamu Allah. Itu dah. Kiranya mereka memohon nescaya diberi. Jika mereka berdoa nescaya dikabulkan. Ini ayat kelebihan haji. Jika ia memohon nescaya diberi. Minta gapo tu habis belaka. Jika mereka berdoa nescaya dikabulkan. Apabila kita berdoa Tuhan terima. Lalu dah. Ini ayat kelebihan haji dan umrah. Dan jika mereka berbelanja nescaya diganti. Tunaikan haji dengan wang yang halal. Di antara perkara-perkara yang dipesankan kepada orang-orang yang akan ke haji ialah agar mereka berusaha menyediakan bekal yang bersih dan perbelanjaan yang halal. Hal ini hendaklah dipelihara sebaik-baik. Kerana naik haji dengan wang yang haram itu tetap tidak akan dikabulkan Allah hajinya. Apabila ia menyeru Tuhan sesudah berihram, aku menyeru kepada wahai Tuhan, aku menyeru, Tuhan akan menjawab. Tuhan jawab belah mana? La labbaika wa la sa'daika zaduka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Artinya tidak ada guna serumu itu dan tidak ada untungnya. Bekalmu haram dan kenderaanmu haram dan hajimu tidak diterima. Kepada orang yang naik haji dengan wang yang halal, Allah Subhanahu wa taala menjawab seruannya. Labbaika wa sa'daika zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur. Dia kata, aku sambut seruanmu, ku gandakan keuntunganmu, bekalmu halal dan kenderaanmu halal, maka hajimu pun diterimakan oleh Allah SWT. Ialah balasan syurga semata-mata. Demikian menurut sebuah riwayat.
sebagai segialah hendaknya apabila seorang yang naik haji itu mengeluarkan perbelanjaan. Dikeluarkannya dengan berlapang dada. Kena hati borah. Tidak. Nak belanja gapo di lalah haji sana kena hati borah. Jangan duk ulat-alik, jangan duk kedekuk. Jangan duk taruh bimbel, jangan duk apa. Kerana semua perbelanjaan itu akan diganti di belakang hari dengan kebaikan dan berkat. Seperti mana go tamu go gapo tu kau ni deh, hidup petawar mari. Tak ada kena petawar dah. Dengan kerana semua perbelanjaan buat teh gapo ni tu akan palah klik semua. Lebih-lebih lagi berganda-ganda. Sebab itu kita kena hati borah. Hati yang tak ada serabut. Tak usah bimbang apa. Kerana semua perbelanjaan itu akan diganti di belakang hari dengan kebaikan dan berkah. Dengan kemudahan dan rezeki yang luas. Ada suatu riwayat mengatakan bahawa mengeluarkan perbelanjaan untuk haji sama seperti mengeluarkan perbelanjaan untuk sabilillah. Iaitu setiap dirham, setiap kok. Kalau duit kita duit kok deh. Ini setiap dirham digantikan dengan 700 kali ganda. Kira tengok deh. Ni nak rakyat tahu kelebihan haji. Tapi haji kita pergi dengan perkara yang halal. Belanja duit nak pergi pun halal, kenderaan pun halal, semua halal. Itulah yang diterimakan haji mabrur yang diterimakan oleh Allah SWT. Tidak. Bukan main satu dirham digantikan 700 kali ganda. Ni kelebihan. Selepas pada tu kita kau sambung pula deh. Lepas tu hari ni masa luar lepas ni kita nak mari tengok demo komen di dalam apa ni. Di dalam Facebook live kita ni Ayah Mat ni duk kecek ni sot-sot ni. Deh. Dia dah. Lepas tu terima kasih kepada adik Sakinah kita deh. Ayah Mak panggil adik lah. Adik Sakinah dah. Adik Sakinah kata Kak Sakinah bosu. Kemlang apa ni? Top Club. Deh. นอกจาก2 คำที่กล่าวอีกคำที่เขียนได้คือยันเดลาอากาโมค่ะdia tolong betul-betul lah deh. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu apa ni? Kitab banyak weh ni daripada Abdul Roni deh. Abdul Sah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayah Mak. Apakah nama kitab yang dibaca setiap pagi? Banyak kitab dah. Deh. Kalau masa itu kat marilah, mari di stesen pagi-pagi ni. Kalau ada peluang boleh mari deh. Mari tengok Ayah Mak duk kahwin dengan kitab banyak. Lepas tu duk beli tambah semua nampak kitab sana itu yang mudah-mudah dan berguna kepada masyarakat ramai deh. Ayah Mak dah ada ilmu. Boleh kecek, boleh royak gitulah lebih kurang. Lepas tu kita pakat-pakat tambah-menambah, pakat beki deh. Ayah Mak terima 12 tangan. Dia dah. Lepas padu Bang Di, salam Ayah Mak. Daripada Pakah Hare. Tani deh. Ni. Lepas tu Kak Sakinah pula tambah pula dah ni. นอกจาก2 คำที่กล่าวอีกคำที่เขียนด้วยอักษรไทยได้คือยันเดลาอากาโมค่ะ Terima kasih Kak Sakinah. Lepas tu daripada Royati Tibu. Deh. Salam Ayah Mak. Deh. ฟังทุกวันฟังนานแล้วนางแล้ว Dia tulis nak peramal ni bukan tulis tak kena ni. Nyoboh ria deh. ฟังนานแล้วตั้งแต่รายการAyah Makและ
let amal tamด้วยdengan ayah mak dah turut buat amal sepenuh dia kata. Ni terima kasih. Nama mana? Rayati Tibu deh. Daripada Abah Nara. Assalamualaikum ayah mak. Kohon ayah mak ayu junan. Puak jadai yu rekani nanan. Terima kasih. InsyaAllah kita pakai berdoa deh. Kalau umur panjang duk sia-sia tak ada guna apa. Nak menjadi manfaat untuk agama. Deh. Kita pakai bina agama. Iaitu ngaji, belajar, beramal. Lepas tu pesapa, nasihat, mengajar demo. Tunjuk jalan ke demo. Deh. Supaya kita saat itu berkembangkan nak menjagakan agama. Jangan balah. Bak agama jangan balah. Dia kita ni tabi'in. Sebagai turut semata-mata turut dah. Dari tu hadis kata belah mana, Quran kata belah mana, ijma' ulama kata belah mana, deh. Dan dengan kias saat itu cukup lekat. Hak ni mengikut syariat dan mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dia. Hak ni daripada mana? Mayo deh. Mana cikgu mana piyok mayo deh. Salam ayah mak, alhamdulillah. Cau ni cak sebayoy. Manja deh. Terima kasih. Oh ni Azizah. Ni Azizah merah. Ayah lah. Mudah-mudah berkata terima kasihlah ya mak petua bidiri dah. Jangok tu bahasa dia. Jangok belaka. Daripada Rani ni mana Santosa. Salam ayah mak. Banyak tu ya. Nak tutup tegur ayah mak. Wisalah ayah mak. Patu Suding deh. Tomah deh. Patu Muhammad apa ni? Muhammad Sayudi deh. Sayadi. Mak Kuing. Selamat pagi dari Alusta Kedah. Dia dah. Masya Allah, alhamdulillah. Apa khabar weh di Alusta Kedah saat itu. Kita pakat duk molek buat kita ni deh. Kita gitu demo di Kedah nu ataupun ada setengah hak ni hak apa ni dek ni orang Kedah dah ni dek puasa ni deh. Deh. Patu terus jaga atik weh kaum muslim kita. Hidup kerja di Kedah, di mana di Malaysia, kena pakak-pakak weh. Jangan buat nyanyo. Deh, kena pakak kerja, pakak cari makan benda-benda yang halal. Jangan tipu-nipu sama sekali. Lepas tu, dekat sangat dah. Apa ni, masa kita di pagi ni, tak lain tak bukan. Deh. Terima kasih banyak-banyak kepada peminat kita. Yang apa ni, selalu mengikuti ruangnya Hak Yahmat dan kepada ruangnya Kak Sakinah. Cukup semua juru hebah daripada stesen radio suara kita dengan bahasa Melayu 24 jam daripada pusat penting berat wilayah sepadan Thai. Sekali dengan bekerjasama dengan Sawata Jala ataupun stesen radio Sawata Jala FM 95 MHz dan 3 stesen di sini 3 gelombang. Satu stesen 3 gelombang deh. Lepas tu gelombang-gelombang yang pakak bekerjasama buka dengan secara langsung di pagi-pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Lebih-lebih lagi kepada stesen radio Afsan Raman kita. Dan kepada abajak kita tu di apa ni? Di Palah tu. Dan Sebaya dan Sebab Songkra di mana saja yang bekerjasama saat itu. Mintalah ayah mak berdoa kepada puak-puak kita ni dapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Lepas tu masa kita ada sikit banyak lagi sebagai kita nak buat kumpulan lolo ni berkenaan dengan apa ni dalam hari kita saat itu berkenaan dengan apa ni dia dah. Banyak lagi ni. Mari pula dah. Selamat pagi daripada Cak Ratburi. Ramai weh. Dah. Selamat pagi ayah mak. Selamat pagi. Dengan salam sejahtera.
Jadi mula ni kita ruangan hayah mak ni nak buat jadi dan dengan semasa mengikut hari-hari ya. Tapi mengikut hari ya sana tak lupa daripada rukun Islam 5 perkara dan rukun iman 6 perkara. Kita hidup hari ya jangan lupa. Hak ni hak penting, hak besar bagi seorang Muslim yang beriman teguh dengan Allah SWT sana itu. Jangan lupa kemah 5 perkara ni. Rukun Islam 5 perkara pun cukup. Siapa ke haji, siapa pergi, siapa masuk, siapa kewajipan sana itu, jangan buat lengoh-lengoh. Jangan duduk tepi. Jangan duduk turut jangan hundur punggung. Doa dengan Allah SWT mudah-mudahan semua je boleh nawis penuhkan haji belaka. Tak ada kira kepada orang peminat kita di Malaysia di mana, boleh pergi belaka deh. Tapi kena sabar sikit lah. Dia bahasa dia kena masuk masuk catat teh. Masuk giliran orang panggil. Deh. Kena sabar sikit. Tapi dalam tu pun pakat-pakat ukar dah deh. Ada demo setengah daripada Malaysia mari naik kapal tubel sini pun ada, mari cari tak sah sini pun ada. Orang sini cari tak sah Malaysia pun ada. Berbagai-bagai lah. Waktu supaya apa? Kalau lipah sini ada nu luar, tolong dia nu. Kerana al-Islam ialah satu saja. Jangan belah bagi. Lebih-lebih lagi ASEAN. ASEAN ni kita nak satu apa saja kita boleh tolong pakat beki, kita jagalah keselamatan ASEAN kita menjadi selamat sepenuh dan duduk di dalam jaga Allah SWT. Lepas tu ada masa seminit lagi. Hari ni terima kasih banyak-banyak kepada peminat pakat-pakat berdoa. Dan akhir sekalinya jangan lupalah kita ada, jangan lupa dua perkara saat ni, rukun Islam 5 perkara sepenuh dan rukun iman 6 perkara beres, hati suci murni.